Apakah kedudukan kasyaf ulama dalam agama? Adakah orang yang mempercayai berpegang pada kasyaf? Dengan tilikan. Tuan-tuan, kasyaf. Asal kasyaf ni maksudnya seseorang tu, kasyaf ni kasyafa. Kasyafa ni singkap. Kasyafa sitar. Dia singkap sitar. Dia dekat sitar. Orang tu dia boleh predict, dia boleh macam nampak benda yang ke depan. Tapi ini bukan hujah dalam agama. Kalau satu orang mai, aku ni nampak kau, kita, dia bukan hujah. Ada hal-hal berlaku, kadang-kadang dia nampak macam sebahagian, kebanyakan yang berhujah dengan Uthman bin Affan yang menyebut tentang ittaqu firasatul mu'min. Firasatul mu'min. Hendaklah kamu bimbang kepada firasat mukmin. Maksud dia nampak apa yang berlaku pada orang tu sebelum itu. Kadang-kadang orang soleh hal tu berlaku pada dia. Misalnya sebab tu kadang-kadang orang soleh dia nasihatkan kita, dia kata ingat jangan buat apa. So kita ambil iktibar nasihat dia tu jika tak bertentangan dengan syarak dan ada wajah syarak padanya. Kerana kemungkinan nasihat dia itu ada ilham, mulham, dia diilhamkan oleh Allah untuk bagi tahu hal itu kepada kita. Namun kalau dia tiba-tiba mai kasyah, mai tengok kita ni aku nampak hang ni kena zikir 4000 kali yang ni, bagi yang ni dia mula nak merepek lah. Kan? So tapi kalau dia nasihat banyakkan istighfar, banyakkan ini nasihat-nasihat umum. Kasyaf ni dia sebab tidak ada masalah. Kita terima kemungkinan orang kasyaf. Tapi masalahnya apabila orang menjadikan itu sebagai untuk manipulate, exploit dakwaan itu untuk meletakkan kelebihan pada diri dia. Aku nampak macam mimpi tadi lah. Aku mimpi sekian-sekian. Lalu dia membuat dakwaan yang bukan-bukan. Yang kedua, boleh Ustaz jelaskan berkenaan kasyaf, yaqazah, laduni dan lain-lain yang berkaitan. Ini panjang cerita ni kan. Ini cerita ni panjang. Secara ringkas, kasyaf sebenarnya Allah SWT buka kepada kita. Itu makna kasyaf, buka. Jadi buka ni kepada manusia itu tidak. Memang ahli-ahli tasawuf pun kata ini bukan suatu keistimewaan sebenarnya. Bukan sesuatu yang menaikkan taraf maqam seseorang itu. Bukan. Sebab Allah SWT nak bagi kepada dia. Mungkin dengan sebab itu dia jadi sebab kepada dia untuk lebih berhati-hati, lebih bersungguh. Sekadar itu saja. Kepada ahli-ahli ibadat, bila dia tengok misalnya Allah SWT buka kepada dia nampak ada orang yang diazab dalam kubur, disiksa dalam kubur, menyebabkan dia takut. Jadi dia berhati-hati, jadi dia bersungguh beribadah, tidak cinta kepada dunia sangat. Itulah kesan dia, sekadar itulah. Nak kata naik darjah, tidak. Darjah dengan amalan, naik dengan amalan, dengan keyakinan, dengan apa itu. Dan kasyaf ini kepada orang biasa, bahkan orang gila. Misalnya kita kata orang gila, orang yang masuk hantu, dia nampak hantu, tu mari dah, dia kata, mari dah. Kita tak nampak, kasyaf lah tu. Itu kasyaf juga. Jadi kasyaf ni tidak semesti yang baik kepada orang yang waras. Tak mesti. Kalau tidak, kenapa dia suka? Mesti adalah yang menggelikan hati dia. Dia nampak tu. Allah SWT bagi nampak kepada dia. Yang nampak hantu ataupun diganggu pun dia nampak juga. Sebenarnya tidak nampak itu lebih baik. Bukan nampak itu lebih baik. Tidak. Ada kalanya kasyaf itu tidak baik. Jadi fitnah kepada kita. Dan kalau kita nampak mana-mana menakut, ganggu, menakutkan dah. Nak buat kerja macam mana? Terganggu kita. Jadi tak nampak itu lebih baik. Tidak dapat kasyaf, kita kata tidak dikasyaf itu lebih baik. Bukan dikasyaf itu lebih baik. Dalam keadaan itu tidak. Lebih menakutkan, membimbangkan. Tak kena gaya kita rasa kita duduk bawa kereta, kita nak pergi mari depan. Ganggu. Jadi tidak perlu kasyaf. Tak perlu. Sebenarnya dalam Quran ditekankan alladzina yu'minuna bil ghaib. Situ betul-betul menguji keimanan. Apabila kita percaya Allah SWT kata jin ada, malaikat ada lah. Itu betul-betul menguji keimanan kita, iaitu orang yang percaya kepada perkara ghaib. Yang nampak orang lain tak nampak, itu benda-benda ghaib kan? Semua tu benda-benda ghaib. Yang kedua, yaqazah. Yaqazah ni dikatakan bertemu dengan sesiapa lah, bertemu atau terima dalam keadaan sedar, bukan dalam mimpi, bukan dengan disingkapkan, dinampakkan begitu, bukan, tapi dalam sedar. Misalnya dikatakan dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam sedar, dan Rasulullah ajar sesuatu kepada dia. Dia tidak tidur. Itu dikatakan yaqazah, menurut fahaman orang ramai. Sebenarnya benda-benda macam ni tidak perlu dibawa ke dalam masyarakat. Dan orang yang selalu menunjuk-nunjukkan benda ni, takut-takut dia ada sesuatu kepentingan. Itu kita bimbang untuk kepentingan dia. Sebenarnya tak perlu ditunjuk-tunjukkan. Kalau nak kira dari segi boleh berlaku, ya boleh berlaku. Rasulullah SAW bukan di langit, di bumi. Dia sudah menjadi imam kepada para nabi yang sudah mati. Macam mana boleh hidup? Bukan di mimpi, dalam
sedar, dia jadi iman. Dari satu segi nampak macam yaqazah, sebenarnya tidak. Istilah lain yang lebih tepat kalau mengikut Syah Waliullah, dia kata itu istilah alam mithaq. Alam mithaq. Jadi yang kata betul-betul sedar itu bukan sedar kita berjumpa dengan dia betul. Kalau berjumpa dengan dia betul, mesti orang lain nampak. Sebab dia manusia berjisim, tapi orang lain tak nampak. Dia nampak, dia tidak tidur, dia bercakap, boleh jawab. Itu dikatakan alam mithaq. Yaqazah boleh jadi istilah itu lebih bahaya. Sebab banyak ajaran-ajaran yang sesat mengambil kesempatan daripada istilah itu. Sebenarnya itu alam mithaq. Alam mithaq nak bagi contoh kepada kita, nak bagi panduan, cuma dalam bentuk itu. Misalnya kita kata Rasulullah SAW pada malam Mi'raj, dia tengok dunia macam perempuan yang sudah bongkok 3. Dia nampak, dia bukan tidur. Itu apakah dunia ni perempuan? Tidak. Tapi itu perbandingan. Untuk perbandingan, misal perbandingan dunia ni sudah, kalau tak bandingkan dengan manusia, orang manusia sudah telah sangat tua, tak lama dah nak habis riwayatnya, iaitu nak kiamat. Isyarat situ. Jadi itulah yang dikatakan tengok di alam misal, berjumpa di alam misal. Yang berjumpa di alam misal ini, kita tengok dalam kitab-kitab banyak ulama-ulama pun ada berlaku. Misalnya Jalaluddin Asyuti, dia sendiri cerita dalam kitab-kitab dia berapa kali dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam sedar. Tapi dalam sedar pun jangan kita ingat sedar ni seperti orang yang hidup. Jadi hadis dia tu kita kata saya terima sendiri hadis ni daripada Rasulullah. Tak boleh kata begitu. Saya sahabat Rasulullah sebab saya berjumpa dengan dia. Tak boleh. Sebab itu alam mithaq, bukan alam musyahadah, bukan alam nyata. Rasulullah telah meninggal dunia. Kalau kita nampak dia mari berjumpa dengan kita, itu mithaq. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenar. Bukan dia sebenar. Contoh dia sahaja. Banyak dalam mimpi pun kadang-kadang yang bermimpi itu berdasarkan alam mithaq. Misalnya Rasulullah SAW mimpi dia bagi kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar minum susu. Jadi minum Sayyidina keluar melalui jari jemari dia di susu macam berpeluh putih gitu. Itu mithaq. Mithaq apa? Misal kepada ilmu. Maknanya Sayyidina Umar ni dia akan dapat ilmu Rasulullah SAW. Sangat istimewa, dekat. Di alam mithaq, ilmu adalah susu. Jadi kalau kita bermimpi kita minum susu, kita akan dapat ilmu. Itu alam mithaq tu lain. Kadang-kadang kita nampak begini, sebenarnya bukan itu maksudnya macam lain. Sama ada dalam mimpi atau tidak mimpi, alam mithaq bukan menyatakan keadaan yang sebenar, dan ia bukan berjisim sebenarnya. Walaupun kita nampak macam jisim, macam tubuh, sebenarnya tidak. Itu perbezaan di antara yaqazah dengan alam mithaq. Yang tepat yang digunakan oleh ulama istilah alam mithaq. Itu lebih tepat lagi. Oleh sebab itu ada ulama-ulama mengatakan yang Nabi Ibrahim mimpi dia korbankan anak dia. Sebenarnya anak tu kambing isyarat kepada anak. Dia itu bandingan dia. Sebab Allah SWT tukarkan dengan kambing, bukan anak betul yang Nabi Ibrahim sembelih. Sebab kalau anak betul, mestilah anak dia lah yang terpotong leher ni. Tapi yang terpotong leher bukan anaknya, kambing itu. Jadi itu semua mithaq. Itulah maksud alam mithaq. Ah!